Jadi dia berjadi. Sekarang dengar tak? Dengar tak? Dengar tapi sekat-sekat. Sekat-sekat. Dia macam suara robot gitu. Sekarang sekat lagi. Supaya kita tak ni. Masih tersekat-sekat. Saya tak cakap pun macam mana awak nak sekat? Masalah tak? Sekat-sekat lagi. Hello? Allah. Lain ada Tersekat-sekat awak dah. yang problem Nadia. Saya pun dengar Tak. Sama Tutu, sekat-sekat punya Tutu. Ya, saja dengan sabotaj saya. Awak saja dengan sabotaj saya. Ya Allah, betul. Tak baik menipu. Tak ada. Betul, sekat-sekat. Tak ada je. Yang lain Fikri okey ke? Okey, saya tutup muka saya. Sekarang tersekat lagi tak? Okey. Alright. Okey, so kita masuk. Sekejap saya kena buka. Okey, ada. Alright, so kita masuk pada pembentangan pada hari ini. Kita basically sama je PSM 1 dengan PSM 2. Tapi bezanya PSM 2 ni selepas pembentangan awak ada perkara yang awak kena buat sebab awak kena habiskan pengajian. Okey. So seperti biasa saya suka ingatkan hasil pembelajaran PSM ni untuk mengenal pasti masalah pendidikan vocational yang mencadangkan penyelesaiannya. So tengok dah settle belum PSM awak menyediakan proposal kajian. So kalau PSM 2 menghasilkan laporan kajian bagi tujuan penilaian projek sarjana muda 2 dan mempersembahkan idea berkaitan dengan kajian kepada panel-panel penilaian secara lebih sistematik. Okey. So kalau tak siap PSM 2, saya suka ulang perkataan saya nak tegas sebab kebanyakan pelajar dia kata nak hantar kat panel. Tak apa, saya nak hantar dulu apa yang ada. Apa yang ada nanti baru kejap saya semua. Pastikan mikrofon awak mute, jangan mengganggu proses kita. Pastikan mikrofon awak mute. Baik, semua berbalik-balik. Okay, so kita tengok pastikan awak punya projek siap, laporan awak siap baru hantar. Separuh tak siap sampai kat panel gagalkan je. Tangan sama macam semester lepas secara dalam talian kita memang tak boleh bersemuka sampai bulan 11 nanti. So rakaman boleh depends pada awak. Saya bagi kebebasan, ada program yang tetapkan, ada program yang ikut panel. Kalau panel kata nak pakai apa platform bersesuaian, pakai Google Meet, pakai Zoom, pakai FB Live ke, nak pakai WhatsApp ke, Telegram ke. Okay, so nak pakai video hantar dulu ke, depends on your panel. Okay, you bincang, itu kita bagi serahkan kebijaksanaan awak untuk deal dengan panel. Okay, tempoh pembentangan pelajar adalah tidak lebih daripada 15 minit. Sesi soal jawab wajib diadakan, perlu ada. Dan dokumen yang perlu dinilai adalah laporan akhir PSM, kertas teknikal dan bahan pembentangan termasuk soal jawab lisan. Maka penilaian perlu diikut pada sistem ePSM. Okey, dalam proses dalam PSM 2
awak kena hantar beberapa dokumen yang penting. Yang pertama adalah laporan penuh. Maksudnya bab 1 sampai bab 5, bab 1 sampai bab 6, bab 1 sampai bab 7, bab 1 sampai bab 8. Depends on you, cara penulisan you. Tak ada syaratnya. Tapi maksudnya daripada muka surat awal sampai muka surat akhir. Okey, format tengok daripada semester lepas, tengok awak punya pada author dah ada, ikut yang itu. Lepas tu kena ada technical report. Apa itu technical report? Sekejap lagi kita tunjuk. Okey, so technical report adalah ringkasan dan kaedah pembentang ringkasan awak punya laporan yang daripada kalau laporan awak tu ada 60 muka surat, 70 muka surat diringkaskan menjadi 10 muka surat, itu adalah technical report dan perlu dibuat dalam bahasa Inggeris. Format ni saya akan tunjukkan sebentar lagi. Template dah ada. Okey, so akan ada 2 penilai, sama penilaian awak. Kalau awak tanya semester lepas awak dapat saya, semester ni PSM 1 dapat saya, PSM 2 akan dapat saya juga. Orang yang sama. Kalau tak suka dengan saya, tak boleh nak cakap apa, simpan dalam hati. Okey, so akan ada 2 penilai. So mungkin panel yang semester lepas saya ketua panel. Ada satu lagi panel yang kedua, mungkin semester ni akan bertukar, saya menjadi yang kedua, dia akan jadi ketua panel. Okey, so kita akan menyelaraskan, so penyelarasan pembentangan adalah berdasarkan budi bicara panel bersama dengan awak. Kadang-kadang panel kata hantar video je, nanti kita on WhatsApp, mungkin. Ada panel kata kita akan just bentang, sediakan slide. Okey. So, skop penilaian penyelia seperti biasa PSM 2 panel PSM 2 10% adalah log pertemuan. So, markah penyelia. Ada yang semester lepas jumpa saya bila dah habis PSM 2, kenapa saya dapat B+? Saya patut dapat A. Doktor tak dengar. Saya tak tahu. Itu markah panel. Markah supervisor awak. 7% supervisor. Sekarang dengar tak? Doktor ada sekat. Sekat Sat. Okey, dengar sekarang? Okey. Dengar. Okey, dengar. Okey, sekarang ni ada yang kata log pertemuan dia, saya tak ada ni. Tapi awak kena ingat pertemuan penyelia dengan awak hanyalah 10% sahaja markah dia. Dia tidak langsung macam akan efek awak kata saya patut dapat markah lagi tinggi. Itu saya nak bagi tahu awak lah. 60% adalah kualiti awak punya penulisan mengikut format, mengikut apa yang kandungan yang lengkap. 10% sahaja pertemuan. Okey? Dan perakuan, kalau awak nak pergi membentang, tak ada surat pengesahan pembentangan, panel tak akan terima. Perlu ada pengesahan pembentangan iaitu penyelia awak kena bagi awak kebenaran, sahkan awak untuk membentang. Okey, dia perlu ada borang. Kalau awak tengok nanti dalam sekejap lagi kita buka dalam author awak, ada satu part, ada borang sebelum seminar. Okey, so dia kena ada borang pembentangan. Selepas itu pula, okey, selepas awak membentang, dia akan ada pengesahan pembetulan. Mesti akan ada pembetulan. Awak akan buatlah sikit format ke apa ke. Kalau memang you are too perfect, memang dapat orang kata A+ lah PSM 2 awak. Tak ada pembetulan, mesti akan ada. Mungkin jeda dia ke, dia punya margin ke, dia punya font ke, betul kan? Dan kena isi borang pengesahan pembetulan. Dan selepas buat borang pengesahan pembetulan, awak akan buat pengesahan penghantaran di e-report. Okey, dalam penghantaran kita ada 2 tempat yang awak kena hantar. Iaitu satu di author untuk simpanan fakulti dan satu lagi di e-report untuk simpanan universiti, untuk library punya simpanan. So e-report ni apa? Lagi kan kita tunjuk.
Okey, so penilaian pula. Skop penilaian, borang pengesahan penyelia kena ada. Lepas tu laporan PSM 2 dan juga kertas teknikal. Inilah laporan teknikal. So PSM 2 dia 20% saja kertas teknikal dan juga laporan tu, dan 10% adalah markah pembentangan. Ingat panel hanya 30%. Ramai yang takut sangat panel garang ke apa. 30% je. Kalau panel awak dia akan bagi awak 10 markah contohnya. Minimum markah lulus daripada panel adalah sebanyak 12 markah. Kalau dia bagi awak 12 markah, awak dah lulus dah. Saya bagi tahu itulah. So 30% saja markah, iaitu 20% kualiti penulisan awak dan 10% adalah awak punya pembentangan. Selalunya pembentangan awak ni insya-Allah okey selalunya. Sebab dia secara live ke rakaman ke ikut awak. Dan juga soal jawab secara lisan. Dan selepas pembentangan ini suka saya nak ingatkan awak. Lepas bentang wajibul gunnah, minta pada panel pengesahan penilaian. Yang pengesahan penilaian tu awak wajib upload di Otter. Okey, so lengkapkan borang pengesahan penilaian, minta pada dia ada ulasan dia tu. Kita dah memang bukannya bersemuka kan, dia akan bagi awak soft copy, upload. Dah dapat, dia dah sign, dia cakap ni apa cadangan dia semua kena upload. Kembalikan kepada pelajar dan kena bajet muat naik dalam Otter. Okey, ini adalah, ni tak nampak, saya bagi awak satu benda yang lagi mudah. So kita ada taklimat hari ini. So nanti akan ada paparan penilai. Jangan risau, jangan takut. Penilaian awak penilaian yang sama, tak akan berubah insya-Allah. Kalau kecuali ada masalah lah, ada maksudnya ada sedikit technical problem, mungkin kita akan tukar. Okey, lepas tu akan ada penilaian pembentangan. Penilaian akan berlangsung pada minggu study week 4 Julai hingga 10 Julai. Okey, so pembetulan laporan daripada 11 Julai hingga 19 ke 29 patutnya. Pembetulan 19 Julai, awal sikit betul, itu dia minta awal. So penghantaran laporan akhir pada melalui e-report 11 hingga 19 Julai dan juga masukkan markah penyelia dan penilai sebelum 29 dan pengesahan penyelia pada e-report pada 3 Ogos. Okey, so ini adalah kita punya ini saya tunjukkan mana tadi saya punya ni flowchart. Ini flowchart kita. Sekali lagi saya ulang di sini. Ini PSM 1 kita biarkan. Mana hilang? Besarkan sikit. Ingat nanti benda ni akan saya upload dalam Otter, jangan risau. So draft akhir minggu depan 26 hingga 3 bulan 7 ni ikut pada ni. So log pertemuan pastikan awak minimum 10 pertemuan dengan penyelia. Pengesahan pembentangan 3 hari sebelum pembentangan. So awak kena hantar ini untuk penghantaran pembentangan, borang pengesahan pembentangan, laporan teknikal, lupa satu lagi. Tarik sikit. Laporan penuh, laporan PSM 2. Okey. So pembentangan, ingat kalau contohnya panel awak kata kita bentang 5 hari bulan. So minimum 3 hari sebelum pembentangan kena hantar keempat-empat ini kepada panel penilai. Okey. So pembentangan awak akan berlaku pada study week, pembentangan lisan, penilaian laporan teknikal dan laporan PSM 2. Okey, borang pengesahan penilaian. So lepas saja pembentangan, kalau penilai kata lulus dengan pindaan, lulus dengan murni, okey, kena minta dekat dia pengesahan tu. So kena ambil, dah dapat, masuk. Selepas pembentangan PSM, penilaian PSM melalui TCIS. So kalau lulus, pergi ke pengesahan pembetulan. Kalau gagal, ulang PSM 2. Okey, jangan kata awak dah bentang tapi awak kata awak mesti lulus. Tidak ya. Penilaian ini berlaku selepas pembentangan. Contohnya panel kata awak tak cukup. So bincang dengan tu, ada 3 konsensus. So 2 orang kata awak patut gagal.
Okey, tak ada cukup consensus dalam 3 panel. Okey, so akan gagal ulang PSM 2. So kalau lulus, kita akan proses pembetulan PSM. So akan isi selepas dah betulkan, isi borang pengesahan pembetulan, penyelia sign, panel sign. Then upload borang tu dalam Otter. Okey, selepas siap dah upload borang pengesahan pembetulan, hantar laporan akhir pada e-report. Apa itu e-report? Okey, e-report ada manualnya di Otter menggunakan sistem. Penat saya buat video tu. Okey, lepas tu 11 hingga 29 ni adalah laporan penuh pada e-report. Pastikan hantar sebelum tu. Kena ingat e-report sistem tu diguna pakai oleh semua student UTHM yang mengambil PSM 2. Jadi semakin akhir, kalau awak hantar last minute, traffic jam. Macam kita balik raya lah. Jam kan, tak gerak kan. Macam itulah keadaannya. So awak kena ingat macam kita itu nak daftar vaksin AstraZeneca tu kan. Tak boleh. Macam itulah keadaannya. So harap bersabar bila awak hantar last minute. Saya tahu nanti ada yang pelajar call saya. Doktor, apa ni saya tak boleh upload, sistem down. Itu memang biasa. Sebab traffic jam. Okay. Alright, next kita ada lepas hantar e-report dan e-report ni dia ada prosedur dia. Okay, nanti sekejap lagi saya tunjukkan. So dia akan ada pengesahan penyelia pada e-report. Awak upload, dah upload ada isi-isi satu borang. Nama borang tu borang penghantaran laporan akhir. Dah upload e-report, awak akan dapat satu kita panggil nombor awak punya tu. So nanti isi pada borang penghantaran, hantar pada penyelia. Penyelia kena semak dalam e-report, dia kena move to repository oleh penyelia. Penyelia dah move, barulah awak dia bagi borang tu balik pada awak, awak hantar laporan akhir. So di Otter nanti akan ada pengesahan penilaian, pengesahan pembetulan, penghantaran akhir, borang penghantaran akhir PSM 2 dan laporan teknikal dan laporan penuh. So bila habis selepas lebih daripada 29 hari bulan 7, kalau tak hantar, markah dah naik, awak akan diberi status tidak selesai. Tidak selesai, awak tak boleh convocation. Ingat, PSM ni adalah syarat awak untuk menamatkan pengajian. Okey, satu lagi, siapa yang mengulang PSM, pastikan awak lulus. 3 kali gagal PSM 2, awak akan gagal pengajian. Habis masa awak 5 tahun di UTHM, tak ada apa-apa dapat. Jadi pastikan jangan gagal. Okey, so boleh buka dalam Otter. Ni contoh sistem Otter saya. Line internet memang sedikit yang lari pada hari ni, saya faham. So boleh awak tengok di learning material. Okey, di learning material ada borang berkaitan dengan sebelum seminar. Ini borang ni perlu awak bagi pada panel. Yang tadi saya kata ada borang pengesahan penilaian. Borang markah tak bagi pada penyelia panel pun tak apa sebab dia akan beri markah pada online. Lepas tu pengesahan pembentangan tu wajib. 2 borang ni wajib bagi pada panel. Dan juga laporan penuh dan juga laporan teknikal. Ini sebelum seminar. Selepas seminar, lulus seminar. Okey, buka dalam ni ada 3 borang utama. Iaitu borang penghantaran pembetulan, iaitu yang perlu ditandatangan oleh oleh penyelia, sahkan dan dah betul buat pembetulan, panel pun sahkan, upload. Okey, borang pengesahan penilaian PSM yang tadi kalau tak ada kat sini boleh tengok lagi kat sini. Dan borang penghantaran akhir PSM 2 2021. Okey, borang ni ini saya nak tunjukkan dekat awak. Okey, ini borangnya. Okey, dia perlu isi, letakkan nama. Okey, nama, tajuk apa semua. Okey, ini bahagian ini wajib diisi oleh penyelia. So, saya kata penyelia yang isi tau. So, pelajar telah menyiapkan pembetulan laporan akhir. Penyelia tik, betul. Memastikan laporan ditulis mengikut format penulisan tesis UTHM. Betul. Okey, mengesahkan menandatangani laporan projek akhir, projek sarjana muda. Okey, laporan akhir awak ada muka depan. Muka depan yang ada tajuk awak, nama dan universiti.
itu wajib ada dalam awak punya laporan. Lepas tu kena ikut format yang sepatutnya ada. Perisytiharan, buat tu semua-semua lah. Sampailah ke akhir lampiran semua. Okey, so kena ada dah ikut format UTHM. So di situ ada beberapa halaman yang perlu ditandatangan. Pastikan ada 2 tempat tandatangan penyelia. Dan tandatangan awak, pastikan dua-dua tempat tu ditandatangan. Okey? So memastikan pelajar memuat naik satu salinan laporan akhir PSM, laporan teknikal dan bentuk PDF di aplikasi Otter. Ini wajib. Okay, so ada 2 laporan akhir PSM dan laporan teknikal dalam bentuk PDF, satu fail saja. Maksudnya satu fail laporan akhir PSM, satu fail laporan teknikal PSM 2. Okay, di aplikasi Otter dan memuat naik laporan akhir PSM pada e-report. So dia akan dapat nombor ID ini. Nombor ID ni yang penyelia akan move to repository. Okey, so tanda tangan penyelia dan cok rasmi. Bila dia dah sign, dah tanda tangan, dah bagi tarikh semua, maknanya borang dah lengkap, upload dalam Otter. Okey, ini adalah namanya borang penghantaran laporan akhir projek sarjana muda. Okey, so ini dia selepas awak ni. So apa yang perlu awak lihat di sini, kita ada template technical report. Okey, template ni ada template, so awak boleh buka. Kita boleh tengok template ni, dia video ni akan awak akan buka nanti ada dalam awak punya individu macam mana nak buat. Saya ada buat video. So ini template technical report yang kena ada. So artikel title, tajuk awak contohnya tapi dalam bahasa Inggeris, contohnya Development of Flipped Classroom for sekolah kebangsaan apa semua. So first author, second author and other author. So first author dia punya affiliate dia apa. So ni tanya dengan supervisor, supervisor akan bantu. So kena ada abstract. Ini adalah template dia. Okey, dan format. Buat ikut ini. Dan hantar ke dalam semasa awak pembentangan nanti. Sebelum pembentangan PSM dan juga dalam awak punya sistem dalam Otter nanti pada akhir. Okey, ini technical report. Next, kita ada dalam ni material ni juga awak ada menu e-report. Okey, ni garis panduan. Okey, ni e-report punya kaedah. So, awak boleh tengok e-report boleh diakses di luar kampus. Kaedahnya adalah dengan menggunakan Okey, ini adalah garis panduan e-report. So dia adalah e-report repository. Okey, di bawah Perpustakaan Tunku Tun Aminah. So first, kalau awak nak muat, nak senang, klik kat sini. Awak download ni, awak klik kat sini, kita akan buka Easy Proxy UTHM. So ini untuk login. Untuk login ni pakaikan username melalui yang awak punya account SMAP. Contohnya awak punya account AB170051. Gunakan dan password yang sama. Okey, dah login, awak akan masuk, ini paparannya, repository nama dia. Okey, so dia akan adalah access e-report.uthm.edu.my. So awak klik kat sini login. Okey, login, klik login di sini dan pergi ke, akan keluar paparan begini. So untuk program BBA, contohnya program awak BBA, username FPTV BBA, password FPTV BBA. Kalau BBB, dia sama juga FPTV BBB, password FPTV BBB. BBC pun sama, FPTV. So ikutlah apa nama program awak. So ini sama untuk semua orang. Okey, untuk program saja. So pastikan awak program apa. So once you dah masuk, kita akan dapat paparan ni. So pergi ke manage repository, manage deposit. So klik kat sini new item. New item ni adalah untuk kita masukkan awak punya ni. So masukkan item awak, dia akan keluar type. So dah buat. So pilih item then upload. Okey, klik dan type, lepas tu klik upload. So kat sini choose file. Okey. Pastikan file awak bentuk PDF. Muka surat depan, daripada muka surat depan,
Kalau awak tengok video saya tak daripada muka surat depan, tapi sebenarnya daripada muka surat depan, daripada yang ada tajuk awak, nama dengan UTHM tu, macam kulit depan sampai dah kulit belakang. Okey, tapi dalam satu file PDF. Okey, so pastikan akan masuk choose file untuk pilih file, klik upload untuk mau naik. So dah masuk, full akan dimasukkan mesti dalam bentuk PDF. Bentuk lain dia tak boleh terima. Okey, so saya suka pelajar saya save untuk file PDF awak, letak nama penuh. Contohnya kat sini, Nur Atira binti Jamaluddin DD 150078. Contohnya nama awak Muhammad Khairi. Muhammad Khairi bin siapa? Nombor matrik awak CB apa benda-benda. Letak macam tu. So senang. Bila ada masalah, saya boleh cari fail awak tu sebab awak guna nama penuh. Jangan tulis final PSM. Tak ada. Tulis nama penuh untuk upload ni. Okay. So gunakan nama penuh. So bila dokumen berjadi muat naik, dia akan jadi macam ni. So akan ada box yang ni yang keluar. So pilihlah. So dia akan jadi unspecified. Pilih description text. Tulis nama penuh awak. Nama penuh capitalize each word sahaja, bukan semuanya huruf besar. Dan letakkan nombor matrik awak. So visible to everyone. License unspecified. So biarkan ni, so klik next. Ni ada benda ni dan klik next, sama je. Okay, masukkan nama pelajar, nombor matrik. Okay, ikut ni. Language, kalau thesis awak dalam bahasa Melayu, tulis Melayu lah. Okay, right, next. Lepas tu dia akan keluar site ini, paparan detail. So dia akan keluar, so tuliskan tajuk awak dalam huruf besar pada huruf pertama saja. Contohnya tesis awak, pembangunan modul kelas berbalik untuk kursus teknologi pemesanan. So pembangunan P itu saja huruf besar, yang lain semua huruf kecil. Okey, isikan. Lepas tu letakkan abstrak. Copy paste. Contohnya abstrak awak dan tesis awak dalam bahasa Melayu, copy abstrak bahasa Melayu saja. Kalau tesis awak bahasa Inggeris, copy abstrak awak bahasa Inggeris sahaja. Okey, sebab dalam format ada abstrak bahasa Melayu, bahasa Inggeris kan. Tapi tengok dominan tesis awak yang mana. Okey, so klik kat sini, bachelor degree. Thesis name, klik bachelor degree. Contohnya saja awak ni bachelor degree project BDF. Then masukkan nama pelajar, family name. Contohnya lah Atira Jamaluddin ni, letakkanlah Jamaluddin family name, Nur Atira ni sebagai nama given name. Okey, dan masukkan email UTHM. Okey, contohnya nama saya Zanaria Ahmad. So family name Ahmad, given name Zanaria. So masukkan email saya, email UTHM. Settle dekat sini, next, klik next, dia akan keluar ni. So biarkan yang atas ni, pilih fakulti. Ini dia. Contohnya kalau FPTV, dia akan tulis FPTV, Department of Education. So tengok program awak, program apa. Program pemesanan, tengok yang dia ada dalam kurungan dia. Dan dekat sini masuk kat sini bentukan, so status publish wajib letak sebab awak dah nak publish. Tahun bila? Tahun contohnya bulan depan Julai 2021. Okey. So date type publication, lepas tu letak institusi Universiti Tunku Hussein Malaysia. Department, tulis nama department, nama penuh sama macam dalam bahagian division yang atas ni tadi. Lepas tu supervisor name. Okey, supervisor name sila refer nama penuh penyelia. Okey, ini penting. Kadang-kadang student selalu tersalah nama supervisor. Kadang-kadang letak nama tuan lah, kolonel lah, tak perlu. Buka UTHM Community. UTHM Community. Nak tahu nama penuh lah, nak mudah kan. Contohnya, klik kat sini, buka staff. Kejap, internet. Sabar. Zanaria, sabar. Kejap masa tengah demo lah internet ni. Tengah slow pula. Sekejap Cina ni.
Ni memang masalah saya lah ni, beberapa minggu ni buka laman UTation tak lepas. Contohnya lah Cik Mak Azani ni So awak buka dalam UTation community, boleh buka the video saya nanti. Tak lama lagi saya akan aktifkan video. Buka UTation community, tengok nama. Nama yang tertera di UTHM community saja awak copy paste. Nama yang betul. Okay. So contohnya kalau nama saya Dr. Zandaria binti Ahmad. Nama saya tak ada TS. Tak ada profesor lagi. Belum lagi. InsyaAllah tak lama lagi kot. Amin. Okay. So letak nama yang betul. So bahagian bawah ni tak perlu. Then klik next. Okey, lepas tu pemberian subjek. So pilih subjek. Ini subjek ni adalah apa yang awak buat. Contohnya kalau saya punya tajuk pembangunan modul pedagogi flip classroom. So search dekat sini, pilih education, pilih flip classroom untuk pemasanan, machining, teaching and learning. So cari dekat sini. 3 cukup. Add saja. Nanti ada dalam video. Saya tengok dalam video nanti. Next. Then deposit result, depositkan awak punya record. Settle, awak akan sampai kat sini. So semak sikit, type apa semua. Then deposit item. Once deposit item, klik pada, dia akan keluar hijau macam ni. So pergi klik kat detail untuk dapatkan item ID. Item ID ni dia akan ada di sini. Sekejap item ID. Di bawah ni. Okey, awak akan dapat item ID di sini. So dapatkan item ID ni, dah dapat item ID, pergi kat borang penghantaran, isilah dekat sini berapa nombor ID awak. Okey, so dah dapat. Okey, dah settle lah. So mode awak ni adalah mode review. So dia perlukan pengesahan daripada penyelia awak untuk move to repository. Okay, so awak hanya sampai kepada manage deposit sahaja. Once you dah dapat ni, dah dapat nombor ID, settle masalah awak. Okay, suka saya nak ingatkan bahawa jangan upload banyak kali. Dia akan ada traffic lagi kat situ. So kalau tiba-tiba awak dah buka, item awak tu ada banyak barang dalam tu, pastikan awak bagi tahu saya untuk saya tolong removekan dia. Awak tak remove, saya yang boleh removekan. Ataupun saya kena minta orang teknikal yang akan buat. Okey. So itu saja. So e-report kena buat. So kena ada e-report. Ingat selepas pembentangan, sebelum pembentangan pastikan ada borang pengesahan penyelia, kena hantar bagi pada panel, ketua panel, borang penilaian PSM 2 dan juga technical report dan juga laporan penuh. 4 benda kena hantar. Bentang, lepas bentang, okey, lulus ke gagal ke apa ke, habis tu minta dulu laporan pembentangan. Laporan pembentang pengesahan penilaian. Pengesahan penilaian tu akan memberikan awak pengesahan penilaian akan memberikan awak punya apa benda yang awak perlu betulkan. So buat pembetulan. Lepas pembetulan, buat pembetulan semua, tunjukkan supervisor kata okey, sign, isi borang pengesahan pembetulan. Lepas tu supervisor sign, hantar pada panel, panel semak, panel sign, then upload borang. Okay, betulkan lagi awak punya tu, kemaskan lagi, mungkin ada orang nak kemas-kemaskan sikit, jadikan dalam PDF, letak nama penuh awak. Contohnya nama penuh Khairunisa binti Ali. Khairunisa binti Ali DB131 apa macam tu. Letak nama penuh tu. Pergi buka ke author, ke e-report, upload dalam e-report, masukkan dokumen yang penting, lepas upload, isi borang dapatkan nombor ID, isi borang pengesahan borang penghantaran PSM 2. Lepas borang pengesahan PSM 2, supervisor dah sign, supervisor dah move ke repository, upload. So ada 3 borang yang perlu awak upload. Saya tak buka lagi dalam author sebab nanti pelajar start confused. Saya tak suka. Nanti mulalah awak tanya-tanya, ini kena buat ke tak? Saya akan aktifkan ni apabila awak dah bentang nanti. Pada 11 bulan nanti baru saya aktifkan ni. So dia akan ada borang penghantaran PSM yang lengkap, iaitu borang yang tadi tu. Lepas tu technical paper, laporan akhir PSM 2 satu file, borang pengesahan pembetulan dan pengesahan penilai yang lengkap. Ini ada 5 benda yang kena ada. Saya akan check pada akhir nanti
tak hantar, tak lengkap, tak ada semua benda ni, awak akan berstatus. Saya tak present rupanya. Saya nak tunjukkan benda ni. Awak tak hantar, okay ni bendanya. Awak tak hantar, tak lengkap semua, saya kata ke semua ni, tak hantar. So nanti awak akan, saya akan hantar report yang awak berstatus tidak selesai. Dalam masa yang sama juga saya kasih semak dalam sistem auto, adakah dalam sistem e-report juga adakah awak hantar ataupun tidak. So nanti apabila dah settle, bendanya akan ada begini. Ini mana borang penghantaran, jap. Sini kot. Okey. Mana ni? Baca saja dulu. Okey. Dah lah ni. Okey. Dia akan ada, saat nanti bila saya dah buka, dia akan ada video. Jangan risau. Ada video. Video untuk awak nak buat. So akan ada flowchart juga bagaimana nak gunakan e-report. Nanti saya akan aktifkan apabila dah siap nanti. Saya tak nak bagi tahu sepenuhnya sekarang sebab apa? Nanti awak lupa ataupun awak akan confuse. Okey, ini perlu dihantar sebelum 29. Dia perlu lengkap sebelum 29 hari bulan 7. Tak lengkap sebelum 29 hari bulan 7, kesemua ini saya akan hantar status awak TS tidak selesai. So ada masih lagi hutang dengan PSM 2. Okey, so dalam learning material akan ada borang berkaitan sebelum seminar, borang selepas seminar, manual e-report, template technical report dan juga manual e-log. So tengok dekat dalam ni sekiranya awak perlu masalah ni. Dan senarai panel saya akan upload selewat-lewatnya pada 19 hari bulan 6. Tapi awak doalah cepatnya settle bendanya. Okey? Okey, settle. Ada soalan? Selesai dah taklimat saya ni. Ada soalan nak tanya? Doktor. Okey. Saya nak tanya macam saya ada bincang dengan SV berkaitan dengan keseluruhan report saya dah combine hantar kan. Ada confuse sikit. Kita punya report ni boleh lebih 100 page atau tak boleh? Maksudnya lebih sikit lah 103 macam tu ke? Itu report awak tu 103 tu bermula daripada mana? Sekali semua abstract. Tak ada, dia tak boleh lebih 100 muka surat tu bermula muka surat pertama pendahuluan sehinggalah muka surat terakhir sebelum rujukan. Pendahuluan yang perhargaan tu ke? Ke yang bab satu? Bab satu awak tu. Muka surat bab Oh, satu. okey, faham. Sehinggalah muka surat terakhir sebelum rujukan awak. Okey, faham doktor. Terima kasih. Satu masuk lampiran depan dengan lampiran belakang. Saya panggil yang pendahuluan abstract tu lampiran depan, yang rujukan ke belakang tu adalah lampiran belakang. Tak termasuk. So maksudnya awak punya tu cukup dah tu. Okey doktor, terima kasih. Okay, next soalan. Ada soalan? Jangan soalan lepas ni. Tak nak dengar. Ada soalan? Again, lain-lain? Okey. Jarak ni, jarak PSM awak, pembentangan awak adalah bermula 4 hari bulan 7 hinggalah 29 hari bulan 7. Contohnya lah, 4 hari bulan 7 hingga 10 bulan 7 ni, awak tak boleh nak, awak kena minta dia supaya cepatkan sebab awak ada masa. Kalau awak nak buat pembetulan, nak buat editing apa semua tu, awak hanya ada beberapa minggu je. Sebab last ni saya suka ingatkan last okey. So sebab apa saya buka banyak ni, 11, 9, 7 sampai 29 ni sama sebabnya ada student yang laju. Ada student yang tak ada masalah. Contohnya dia dah bentang 4 hari bulan.
contohnya lah 5 hari bulan tu, 6 hari bulan dia dah start buat pembetulan, 7 hari bulan dia dah bagi dekat panel dekat ni, dia dah bagi dekat, dia dah buat pembetulan. So dia dah bagi 7 hari bulan tu dah bagi dekat panel. Pengesahan pengesahan pembetulan kat panel. So lepas tu dia hantar penghantaran laporan pada e-report. Dia dah buat, so dia boleh cepat. Saya saja buka awal. Kena ingat siapa yang pergi LM, kena ingat PLM tu awal, so kena settlekan awal. Saya tak nak yang dah pergi LM tapi tak settle lagi PSM awak. Ini akan jadi isu. Ingat, tak hantar, awak dah lengkap, dah siap tapi awak tak hantar, awak adalah settle tidak selesai. Tak selesai ni bahaya sebenarnya. Saya suka ingatkan benda tu. Okey, borang pengesahan je, borang selepas seminar. Ini antara borang yang ni, borang pengesahan penilaian, borang pembetulan. Okey, ini borang pembetulan. Okey, borang pengesahan pembetulan, dia akan ada tanda tangan daripada penyelia dan COP, dan juga ada tanda tangan daripada panel penilai. Ni wajib kena ada. Okey, ada soalan lain? Nak tanya, kalau segan nak tanya dekat ni, boleh tanya dekat apa nama tu? Dekat chat, kalau boleh chat. Doktor, maaf nak tanya lagi. Boleh. Okey, macam tadi kan doktor ada cakap kita bentang 4 hingga 11 hari bulan tu kan. Lepas tu pembetulan tu, doktor ada sebut tadi 11 hingga 19 hari bulan 7. Maksudnya yang tadi tu salah lah, kita ikut yang dalam pembetangan tu sampai 29 tu lah. Contohnya, ini saya bagi tahu ni anggaran. Pembetulan ni dari 11 hingga 29. Contohnya awak dah bentang 5 hari bulan, awak dah siap nak buat je, tak ada masalah. Ini estimate, maksudnya selepas 11 hari bulan 7 ni patut awak dah buat. Kalau dah siap awal, buat awal. Contohnya 5 hari bulan awak dah selesai. Awak 6 hari bulan awak dah hantar kat panel dah sign. 7 hari bulan awak nak upload. Boleh, tak ada masalah. Okey, sebab sistem ni akan buka sehingga 29 hari bulan. Maksudnya start pembentangan awak 4 hari bulan 7 ni sampai ke 29 hari bulan 7, sistem ni masih buka. Ingat, kita ada 2 sistem, satu e-report, satu OTA. OTA untuk hantar semua, e-report untuk hantar awak punya tesis kepada untuk simpanan library. Sebab sepatutnya kalau ikutkan dulu, kita tak ada e-report, kita pakai hardbound tu yang biru tu. Sekarang ni kita nak jimatkan dia awak dan kita nak mudah online, tak payah buat. Tapi ada penyelia yang minta. So itu tu pulang pada awak dengan penyelia. Tapi di pihak JKPSM kita dah tak minta dah hardbound tu. Kita hanya minta awak hantar pada e-report. Okay. Any question? Lain? Saya menjawab tak soalan awak tadi? Faham doktor, menjawab. Terima kasih. Okay, next. Lain soalan? Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Doktor, saya nak tanya, untuk pembentangan tu kan, boleh ke kalau macam PSM 1 sebelum ni kan, ada macam panel, dia direct waktu pembentangan tu. Untuk PSM 2 ni pun sama lah, maksudnya kita perlu ikut waktu panel juga kan. Ataupun kita memberi panel waktu yang sepatutnya. Cuma kalau macam in case apa-apa, panel boleh ubah lah waktu tarikh tu. Okey, macam ni saya faham isunya. Awak bentang contohnya 4 sampai 10. Tapi panel drag buat contohnya 12 hari bulan macam tu kan. Awak kena kontrol dengan panel tu. Minta macam janganlah paksa, jangan garang. Tapi kadang-kadang panel mungkin ada masalah. Sepatutnya tak ada masalah tau pada minggu tu, sebab minggu study week. Tak ada perpaan, tak ada apa. Cuma mungkin panel ada kekangan, ada mesyuarat ke, ada kena khusus ke. So kalau boleh jangan terlalu lewat. Tu saya contohnya kat sini kan. Awak nanti drag tau. Kalau contohnya bentang awak 4 sampai 11 contohnya kan. 4 sampai 10 ni. So
bentang awak, contoh kalau tiba-tiba awak kena bentang 20 hari bulan, 29 ni awak nak hantar dah ni, berapa hari je lagi. Sempat ke tak? Kalau boleh bincang dengan panel, jangan terlalu lewat sangat. Kalau memang tak ada, kadang-kadang saya risau bukan apa, risau pada pembetulan yang terlalu banyak. Takut drag masa tu. Sebab dia atas budi bicara panel, saya faham macam kadang-kadang ada panel yang ada masalah kan. Try lah awak cakap baik-baik, tanya. Dia pun manusia biasa. Okey. Boleh. Next soalan. Ada soalan lagi tak? So saya akan buat secara apa nama tu? Secara ini benda ni akan saya naik nanti masa di apa nama tu? Dalam otter untuk panduan awak. Dan apa nama ni, pastikan ni benda ni jangan tak lengkap. Saya kalau tak lengkap nanti saya akan kejar awak ataupun nanti akan dikejar oleh saya punya para sakura. Saya pun tak sempat nak mengejar. So kena tengoklah. So ini antara yang awak kena ambil kira. Okey, ada soalan lagi? Sementara ni. Sementara masih ada lagi ni. Ada tak soalan? Tarikh, ingat tarikh bentang. Tak ada. Ingat tarikh bentang, suka saya ingatkan sekali lagi pembentangan pada 4 hingga 10 hari bulan. Panel paling lewat saya akan bagi by 19 hari bulan ni. Tengah nak murnikan sebab ada beberapa perkara yang perlu, ada masalah teknikal sikit. So nanti boleh tengoklah semua panel ni semua akan dimasukkan dalam otter. Jangan risau, semua benda ni akan ada. Gunakan borang, gunakan format, tentang manual semua dah ada. Nanti akan bagi, jangan risau. Okay, kalau tak ada soalan, tak ada, semua tengah gerun ke? Dah siap belum PSM? Takut. Tajuk kan? Kita hari ni attendance 154. Okey. Ada lagi soalan? Tak ada. Ingatkan siapa yang UK, bukan Ulu Kelang, bukan United Kingdom, ingat sedarkan diri awak yang awak kalau UK baru dah kali pertama, maknanya awak dah PSM 2 yang pertama, yang ni dah kedua, pastikan lulus sebab kalau dah masuk PSM kali ketiga, gagal kali ketiga adalah gagal pengajian. Dan kepada yang lain juga ingat, saya kata nanti awak akan cakap saya nanti nak buat PSM dengan LM. Tidak boleh, saya tak akan benarkan. Saya akan kejar awak. Tak boleh sebab berdasarkan pengalaman saya, siapa yang membuat PSM bersama dengan latihan mengajar, dia akan gagal PSM tu juga. So itu yang akan memberikan awak efek kepada gagal pengajian tu. Dah kali ketiga ni memang berada orang kata kat sini dah ni. PSM 2 ni saya suka cakap macam tu sebab saya nak bagi peringatan kat awak betapa seriusnya benda ni. Okay? So good luck, settlekan sikit lagi, sempat lagi nak buat. Siapa nak suruh sesahkan soal sidik saya tak layan, malas dah, dah penat dah. Banyak dah saya buat. Tengoklah kalau benda yang menarik sikit saya akan tolong lah. Kalau bukan tolong lah macam, sebab saya pun banyak kerja lain ni. Ni ada beberapa nak settlekan sistem lagi, nak settlekan beberapa dah lah sistem. Tengoklah internet ni sekat-sekat semua kan. Saya bagi tahu awal tak terima sebarang pengesahan soal selidik tiada. Nehi kurungge. Doktor, nak tanya. Ya. Doktor, video ni nanti ada rakaman tak? Sebab ada yang kawan saya tak dapat masuk, line dia teruk sangat sampai tak boleh masuk. So ada dah. Lagi saya stopkan recording jap.